Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Oktober bersama saya Adi Akmal Syahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Isu siasatan Mossad tidak boleh didedahkan secara umum. Juga nahas dua kenderaan penolong pegawai perubatan rentung. Sebarang maklumat kes berprofil tinggi termasuk berkaitan ejen perisikan Israel Mossad tidak boleh didedahkan kepada umum meskipun terdapat desakan sesetengah pihak untuk berbuat demikian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pendedahan berhubung isu itu boleh merencatkan siasatan polis dan menyebabkan kegagalan operasi terbabit. Jelas Datuk Seri Hamzah, isu itu tidak seharusnya dipolitikkan kerana ia berhubung kait dengan keselamatan negara. Apa lagi yang harus kita persoalkan? Itu hanya cerita-cerita nak mempolitikkan saja isu ini. Yang sebenarnya kita tahu, bila ada saja masalah, kita dapat tangkap dan kita dapat pastikan siapa yang melakukan kesalahan. Maka sebab itu yang saya telah pun keluarkan satu video untuk mengucapkan terima kasih kepada semua anggota dan juga pasukan PDRM ini yang sebenarnya berjaya untuk menumpaskan kumpulan yang bekerjasama dengan Mossad ini. Sebab itu bila kita dapat bekerjasama dengan seluruh rakyat, kerjanya lebih mudah untuk kita menyelamatkan sesiapa saja yang menjadi mangsa dalam apa-apa sindiket dalam negara kita ini. Beliau mengulas saranan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin supaya Kementerian Dalam Negeri KDN mesti memberi penjelasan berhubung pendedahan operasi agensi pengintipan rejim Israel Mossad di Malaysia. Datuk Seri Hamzah berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan Deepavali di Dewan Terbuka Sekolah Cina Ulu Sepetang Batu Kurau hari ini. Sementara itu, ketika mengulas dakwaan yang mengaitkan dua individu ditahan merupakan ahli sebuah parti politik, Datuk Seri Hamzah berkata parti politik tersebut tidak boleh dipersalahkan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan bahawa pasangan suami isteri yang ditahan selepas didakwa mempunyai hubungan dengan Mossad merupakan anggota PKR serta ada kaitan dengan parti. Perkara itu bagaimanapun telah dinafikan Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadzil, yang menyatakan dua individu itu bukan anggota mana-mana cabang PKR dan tiada kaitan dengan parti. Media sebelum ini melaporkan ejen perisikan Israel memasuki negara ini dalam usaha mengesan dan menculik dua lelaki Palestin dipercayai merupakan aset Brigade Hamas Al-Qassam. Perkara tersebut terbongkar apabila dua rakyat Malaysia ditahan kerana dipercayai terbabit dalam kes penculikan warga Palestin akhir September lalu. Dipercayai mereka yang berusia 30 tahun itu dilatih sebagai penyiasat persendirian di Perancis oleh ejen Mossad sekitar 2018, disyaki menjadi dalang kepada rangkaian perisikan Israel di negara ini. Isu silibus tinggi di peringkat sekolah rendah kembali hangat diperkatakan, malah ia menggusarkan ibu bapa yang bimbang dengan tahap penguasaan anak-anak mereka. Mengulas mengenai isu terbabit, pensyarah kanan Pusat Kajian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad berkata, penjajaran atau penyusunan semula kandungan yang diguna pakai sejak tahun 2017 perlu diberi perhatian memandangkan pelajar telah melalui fasa sukar pembelajaran lebih setahun ketika pandemik. Jelas Dr. Anwar, kajian UNICEF mendapati anak-anak 3 tahun pertama persekolahan adalah yang paling terkesan akibat pandemik COVID-19 dan belum menguasai sepenuhnya konsep 3M iaitu membaca, menulis dan mengira selepas tempoh tersebut. Jadi kalau guru mengeluh, itu memang benar-benar berlaku. Kerana kementerian tidak melakukan sesuatu pemulihan kepada anak-anak yang 2 tahun ketinggalan ini.
Jadi kita bila kita buka semula sekolah pada bulan awal tahun ini, kita menganggap seolah business as usual. Tidak ada apa-apa yang berlaku pada anak-anak ini selama 2 tahun. Belajar seperti biasa, kurikulum tidak dikurangkan, tidak difleksibelkan. Pemeriksaan dilaksanakan juga di peringkat sekolah negeri. Tambahnya, penjajaran itu merangkumi penyusunan silibus ketika endemik sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia dengan maklumat tiada anak-anak yang ketinggalan. Dr. Anwar berkata demikian ketika siaran langsung analisis di TV Al-Hijrah semalam. Sementara itu, Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat Jasni Muhammad Kecik menegaskan kurikulum yang dibina oleh pakar, guru, pensyarah dari universiti-universiti terlibat adalah terbaik dan mengambil maklum perkembangan pendidikan ketika ini dan masa akan datang. Sebenarnya penjajaran itu memang dilakukan semasa pandemik. Memang kementerian sedar dan buat kajian, ambil maklumat dan akhirnya mereka membuat penjajaran. Cuma sejauh manakah bagi saya guru, kawan-kawan saya guru, sejauh manakah kita menghayati penjajaran itu? Sebab tu tadi saya sebut ialah cikgu paling kurang kena ada pengetahuan mengenai minimum educate syllabus. Dalam kerangka keseluruhan, kita nak tahu pelajar kita paling minimum perlu menguasai apa sebenarnya. Kalau nombor apa sebenarnya dia kena menguasai? Fakta asas, nilai tempat. Sebenarnya kita tak perlu mengajar semua. Kalau dalam keadaan yang kekalutan itu, perlu ajar yang paling minimum sahaja. Pengasas Gains Education Group, Zaliza Alias, ketika memberi reaksi berhubung dakwaan silibus tinggi, beliau berkata pendidikan anak-anak di peringkat sekolah rendah perlu pendekatan yang sesuai, sama ada dari guru dan ibu bapa. Jadi soalnya kat sini adalah pendekatan, perlu keseronokan, perlu pemahaman bahawa pendidikan adalah satu proses konsisten dan komunikasi yang berterusan bersama dengan ibu bapa, bersama dengan guru-guru, dan bila kita kata seronok, belajar seronok, dan juga mengajar pun juga seronok, dan penglibatan ibu bapa juga perlu. Jasni dan Zaliza ditemui selepas menjadi tetamu di program analisis yang membawa topik silibus tinggi, persepsi atau realiti. Semua akan tepuk tangan, semua potong ribbon, semua suka. Seorang wanita rentung manakala 5 individu terselamat dalam kemalangan membabitkan 2 kereta di kilometer 10.9 Lebuhraya Maju Max pagi tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bukit Jalil, Pegawai Bomba Karan 2 Khairuddin Abdul Rahman berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada 6.14 pagi sebelum 17 anggota dan jentera daripada BBP Bukit Jalil dan BBP Pudu digegaskan ke lokasi. Kereta yang dipandu mangsa didapati 100% terbakar berpunca daripada kemalangan terbabit dan mayat wanita itu ditemui di tempat duduk pemandu. Khairuddin berkata kereta yang terbakar itu turut dinaiki seorang lelaki dan 3 wanita dengan hanya lelaki itu mengalami kecederaan di kepala manakala seorang lelaki yang memandu kereta Proton Saga yang turut terlibat dalam kemalangan sama pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ceras ACP Zam Halim Jamaluddin berkata kemalangan berlaku apabila kereta yang terbakar iaitu Pro 2 Beza dirempuh dari belakang oleh Proton Saga. Rempuhan menyebabkan Proton Beza terbabas dan merempuh pembahagi jalan lalu terbakar. Pemandu wanita berkenaan yang berusia 28 tahun tersepit di tempat duduk sebelum rentung dalam kebakaran itu, manakala 4 penumpang sempat keluar menyelamatkan diri. Dan ini berita yang baru diterima. Wanita yang rentung dalam kemalangan di Lebuhraya Maju Expressway Max pagi tadi adalah penolong pegawai perubatan Hospital Putrajaya. Bangsa Wong Zeng Ying, 28 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian selepas kereta dipandu terbakar manakala 4 rakannya yang menaiki kereta sama sempat menyelamatkan diri. Polis sedang mengesan penunggang motosikal dipercayai melanggar lelaki di Jalan Putra Permai berhampiran stesen transit aliran masa MRT Putra Permai Serdang. Ketua Polis Daerah Serdang ACP AA An Balagan berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung kejadian pada 3.47 petang semalam.
Penunggang basikal yang merupakan lelaki berusia 36 tahun dilapor datang dari arah Ikwin menghala ke Putrajaya. Ketika melalui laluan tersebut, penunggang basikal terbabit dilanggar sebuah motosikal ketika cuba menukar lorong dari kanan ke lorong kiri. Akibat rempuhan itu, penunggang basikal itu terjatuh pada permukaan jalan dan mengalami cedera ringan. Ketika kejadian berlaku, kenderaan di lokasi kemalangan bergerak perlahan disebabkan faktor kesesakan. Tambah ACP An Balagan, penunggang motosikal masih belum membuat laporan dan usaha mengesannya masih diteruskan dengan siasatan lanjut sedang dijalankan. Kes disiasat mengikut Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ke laporan seterusnya. Mangsa banjir di daerah Padang Terap bimbang. Kejadian banjir kilat yang melanda kawasan itu tengah malam tadi berulang kembali berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu ditambah paras air sungai Padang Terap yang semakin naik. Menurut mereka, kejadian berlaku begitu pantas sehingga tidak sempat menyelamatkan perkakasan rumah. Air bagaimanapun mula surut awal pagi tadi dan mangsa segera mencuci rumah masing-masing. Antara kawasan yang terlibat ialah Kampung Baru Padang Sanai, Kampung Banggol Sembilang, Kampung Poka dan Kampung Tanjung Baru. Mangsa Rosnah Yahya 49 tahun dari Kampung Poka berkata jarak sungai dengan rumahnya hanya 50 meter dan sekiranya hujan lebat dalam tempoh 1 jam, rumahnya akan dinaiki air. Orang takutlah kalau kata dah kami cuci dah ni pun dah buat cepat, kami cuci begini cepat. Kalau kata lambat sikit dia jadi berhutang lah. Barang-barang semua angkut naik tas lah. Seorang lagi mangsa, Khairul Anwar Abdul Adis, 42 tahun berkata, kejadian banjir kilat malam tadi menyebabkan seluruh kawasan rumahnya terkepung. Katanya air yang datang turut membawa lumpur sehingga memenuhi lantai rumah. Masa ayak duk naik tu, semua pakai duk tunggu kat luar. Lepas tu tengok keadaan lu macam mana, awal tu. Lepas tu dah duk naik lagi, pakai ni, bungah barang, buat keluar. Ambil mana tempat lah. Kawin Ali 64 tahun berkata dia yang hanya tinggal bersama suami dan 3 cucu trauma kerana kejadian itu seperti kepala air kerana air datang dengan cepat dan laju. Kalau boleh tu makcik nak minta kalau boleh belakang tu sebab dekat sangat dengan sungai kan. Kalau boleh tu nak tunggu cuci sikit lah, keluar sikit lah. Dan kalau takut jadi yang lepas-lepas keluar tak mau lah, ulang balik. Terdahulu, UMNO Padang Terap menyampaikan sumbangan kepada bekas Ahli Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Mahathir Khalid kepada mangsa terjejas. Kuat memantau di seluruh Padang Terap lah, bukan setakat di sekitar Padang Sanai ini, untuk pantau keadaan sungai ataupun air dan juga rumah-rumah yang berdekatan ataupun tepi sungai lah di sini. Dan selepas ni pun kalaulah berlaku lagi dengan keadaan musim hujan ni, sebab macam saya kata tadi bukan pasal hujan yang lebat. Dia ni jadi ni dengan sebab hujan yang ambil masa yang lama daripada kemarin ni, ambil masa yang lama sehinggalah membawa kepada musibah banjir ni. Dalam kejadian banjir kilat yang berlaku malam tadi, seramai 28 mangsa terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Baru selepas kediaman mereka dinaiki air. Kampung Baru Padang Sanai. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Pelajar IPT diberi pelepasan 5 hari, tunai tanggungjawab. Alam barzakh bagi jiwa yang tenang ibarat taman nikmat tanpa kelelahan. Korek tu macam mana? Ada alat dia ke Ustaz? Proses tu boleh berlaku dalam tempoh setengah jam hingga 1 jam. Mayat akan mula mengeras. Kami mohon padamu, Ya Allah, kau ambillah nyawa kami dalam keadaan baik. Kita kata suka hamil ni bila seseorang tu telah mencuba selama setahun. Siapa dapat jawab kita nak bagi hadiah? Ini memang macam saja nak bagi je ni kan? Tak payah bawa kuis lah macam ni. Tanggal 31. Waalaikumsalam. Merdekakan jiwa mereka sehingga perhambaan kepada Allah Ta'ala. Itulah kemerdekaan yang sebenar. Sengsarakan dia. Dia akan duduk bawah rumah, bawah tangga kita. Masa nak buat ni kena baca ayat-ayat pembatal sihir. Kalau kamu adalah badan, kalau kamu sihir, gerakkan jari jemari belah kirinya. Siapa kat sini ada kebas tangan tiba-tiba? Angkat tangan.
bertemu kembali. Pembangunan digital antara elemen yang diberi keutamaan kerajaan bagi mewujudkan masyarakat celik teknologi seiring matlamat untuk menuju negara berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, literasi digital ketika ini hanya mewakili sebahagian kecil ilmu berbanding di masa hadapan yang memerlukan individu berkemahiran tinggi, kreatif dan mempunyai pemikiran kritis. Penggunaan teknologi mutakhir ini membawa cabaran baru kepada semua sektor dalam negara yang memerlukan mereka berubah seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Seperti saya sebut tadi, niaga digital atas talian, membeli pun atas talian. Tambah beliau menuju ke arah revolusi industri 4.0, segala urusan harian manusia akan banyak bergantung kepada teknologi terkini seperti automasi robotik yang dicipta khusus untuk mengoptimumkan keperluan dan keselesaan manusia. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian semasa berucap pada majlis penyampaian sumbangan dan penyerahan komputer #TETA-Cares di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Berar hari ini. Sumbangan di bawah program pendigitalan komuniti B40 oleh TETA Edge Berhad itu melibatkan komputer yang dilengkapi dengan pemasangan Windows 10, LibreOffice, webcam dan penyediaan Wi-Fi adapter. TETA Edge Berhad yang juga syarikat bersekutu Lembaga Tabung Haji menyumbangkan 150 unit komputer kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah, Masjid dan Tabika Kemas sekitar Berar. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga penyandang kerusi Parlimen Berar berkata, setakat suku ketiga tahun ini, 95.9% kawasan berpenduduk telah mendapat liputan 4G serta siaran My Freeview. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, bagi memastikan literasi digital berjaya, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan bantuan termasuk kepada golongan B40 agar tiada pihak yang tertinggal dalam arus pembangunan teknologi. Antara program yang dilaksanakan ialah peranti siswa iaitu pemberian tablet berkualiti tinggi kepada kira-kira 400,000 pelajar yang layak. Selain itu, inisiatif e-Pemula sebanyak RM200 kepada seramai 2 juta belia dan pelajar sepenuh masa serta RM100 kepada kumpulan M40, manakala pelaksanaan jalinan digital negara Jendela Fasa 2 akan menyediakan 100% liputan internet di kawasan berpenduduk. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersetuju memberi pelepasan selama 5 hari kepada semua pelajar Institut Pengajian Tinggi untuk pulang mengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Husaini Omar berkata, pelepasan yang bermula 17 hingga 21 November ini bagi memberi tempoh yang cukup kepada pelajar untuk membuat perjalanan pergi dan balik dari lokasi mengundi. Tambah Datuk Profesor Husaini, semua kelas dan aktiviti pelajar dalam tempoh berkenaan ditangguhkan dan diadakan pada suatu tarikh yang lain. Perkara itu diumumkan menerusi satu surat edaran bertarikh semalam. Jelas beliau, keputusan itu dibuat berlandaskan kepada semangat serta penguatkuasaan undi 18. Sebelum ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh 19 November sebagai hari pengundian bagi PRU15 dan Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah. Tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 5 November, manakala bagi pengundian awal, tarikh ditetapkan ialah pada 15 November. Berkuat kuasa 15 Disember lalu, undi 18 sudah diwartakan dan individu yang berusia 18 tahun akan didaftarkan secara automatik sebagai daftar pemilih. Berdasarkan daftar pemilih terkini setakat Ogos, seramai 1.4 juta orang tergolong dalam pengundi berusia 18 hingga 20 tahun layak mengundi pada PRU15. Trafik di lebuh raya utama dilapor perlahan sejak petang tadi berikutan warga kota mengambil peluang untuk pulang ke kampung sempena cuti hujung minggu dan perayaan Deepavali pada 24 Oktober ini.
Untuk situasi terkini trafik, kita bersama wartawan Khadizah Faisal yang kini berada di Plaza Tol Gombak. Silakan Izah. Baik, terima kasih Adi Akmal di studio penonton. Apa yang saya boleh kongsikan setibanya saya di Plaza Tol Gombak ini setakat pukul 8 malam tidak berlaku sebarang kesesakan lalu lintas. Malah perjalanan berjalan dengan lancar. Dan apa yang boleh saya kongsikan situasi ketika ini memang hujan tidak berhenti sejak petang tadi. Namun setakat pukul 7.45 malam tadi pihak ANIH ada memaklumkan berlaku sekurang-kurangnya 3 kemalangan di laluan Kuala Lumpur Menghala Karak. Namun tidak berlaku apa-apa insiden kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur 1. Dan sejak tengah hari tadi pihak ANIH juga ada memaklumkan betul berlaku kesesakan lalu lintas dan perjalanan agak perlahan dari sepanjang 5 km menghala timur ke Gombak dan 8 km perlahan menghala Gombak ke Genting Sumpah dan hampir 5 km menghala timur Bukit Tinggi ke Lentang berikutan berlakunya pertambahan kenderaan. Namun tidak berlaku kesesakan lalu lintas di Lebuh Raya Pantai Timur dari kedua-dua arah. Dan apa yang saya boleh kongsikan sebelum saya mengakhiri lintas langsung dari Plaza Tol Gombak ini lagi adalah pihak ANIH ada memaklumkan dan menasihati pengguna jalan raya agar sentiasa memeriksa kenderaan anda, pastikan kesiapsiagaan sebelum memulakan perjalanan dilakukan berdasarkan kepada cuaca yang berlaku sejak kebelakangan ini di mana hujan sekerap turun di sebelah petang dan berkemungkinan akan berlakunya jalan licin dan mungkin berlaku insiden yang tidak diingini. Jadi bagi mengelakkan insiden-insiden buruk seperti itu, pastikan kesiapsiagaan dilakukan sepenuhnya dan juga pastikan tashenggo anda sentiasa diisi dan juga berhenti di RNR sekiranya anda berasakan tidak berapa fresh dan pastikan anda berhenti di RNR dan juga pihak ini memaklumkan sekiranya anda ingin mendapatkan perkembangan daripada semasa ke semasa berkaitan dengan laluan Kuala Lumpur ke Karak dan juga Lebuh Raya Pantai Timur 1, anda boleh merujuk kepada semua sosial media pihak ANIH dan juga di YouTube ANIH Berhad. Dan saya kira sampai di sini saja laporan semasa yang saya boleh kongsikan kepada pengguna jalan raya setakat ini. Kita kembali kepada Adi Akmal di studio. Silakan Adi. Baik, terima kasih Izah langsung dari Plaza Tol Gombak. InsyaAllah selepas ini, ubat sirap berbahaya ragut 133 nyawa kanak-kanak. Bertemu kembali. Di Indonesia, jumlah kanak-kanak yang maut akibat kecederaan buah pinggang akut dipercayai berpunca daripada bahan berbahaya dalam ubat jenis sirap meningkat kepada 133 orang berbanding 99 orang sebelum ini. Punca kematian itu sebelum ini diketahui hasil pemeriksaan dan siasatan ke atas 99 pesakit. Zat kimia berbahaya ethylene glycol dan diethylene glycol. Kebanyakannya adalah kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Kementerian Kesihatan Indonesia sebelum ini mengeluarkan notis kepada semua farmasi di seluruh negara supaya tidak menjual ubatan dalam bentuk cecair sirap buat sementara waktu. Kementerian itu turut memberi amaran kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak mengambil sebarang jenis ubat sirap buat sementara waktu atau membuang terus ubat berkenaan jika sudah membelinya. Dalam pada itu, Budi turut meminta Agensi Pengawasan Ubat dan Makanan BPOM untuk mempercepatkan penelitian dan mengeluarkan senarai ubat berbahaya yang harus ditarik balik dari pasaran. Larangan itu berikutan penemuan beberapa ubat sirap yang terdapat di Indonesia yang mengandungi ethylene glycol dan diethylene glycol, bahan yang dikaitkan dengan insiden kematian 66 kanak-kanak di Gambia. Susulan penularan virus cacar monyet, sekumpulan penyelidik dari United Kingdom giat membangunkan peralatan ujian aliran lateral bagi mengesan kehadiran virus berkenaan. Peralatan yang berfungsi dengan cara sama seperti kit ujian COVID-19 itu mampu mengesan
virus terbabit di peringkat awal sekaligus mengekang penyebarannya. Pasukan itu juga akan mengkaji mengenai pola penyebaran cacar monyet yang menjangkiti 3,686 rakyat Britain dan memantau keberkesanan vaksin terhadap virus itu. Sebagai menyokong kajian terbabit, Badan Penyelidikan dan Inovasi United Kingdom menyalurkan bantuan dana sebanyak 2 juta pound iaitu bersamaan kira-kira 10.61 juta ringgit dan menyifatkan projek terbabit sebagai rangsangan besar dalam memerangi cacar monyet. Awal tahun ini, United Kingdom hanya mencatatkan 7 kes cacar monyet dan tiada penyebaran virus dalam komuniti kerana penyakit itu dikenal pasti hanya di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Namun, jangkitan wabak terbabit banyak dikesan dalam kalangan lelaki gay dan biseksual itu mula melonjak di UK dan di seluruh dunia sejak Mei lalu. Lima anggota tentera India terbunuh selepas helikopter dinaiki mereka terhempas berhampiran kawasan sempadan pertikaian negara itu dengan China. Menurut Kementerian Pertahanan India, ia merupakan insiden kedua berlaku di wilayah terbabit dalam tempoh sebulan. Helikopter Advanced Light AHL yang dikendalikan oleh tentera India itu terhempas pada Jumaat di selatan Tuting, sebuah bandar terpencil berhampiran garisan kawalan sebenar yang membahagikan negeri Arunachal Pradesh di timur laut India dan wilayah China. Pengawal trafik udara menerima panggilan kecemasan sebelum nahas tersebut yang dipercayai berpunca daripada kegagalan teknikal atau mekanikal. 4 mayat telah ditemukan oleh anggota penyelamat dan mereka berjaya mengesan penumpang terakhir itu. Terdahulu, kemalangan terbabit berlaku beberapa minggu selepas seorang juruterbang tentera India maut ketika penerbangan rutin membabitkan helikopter Cheetah di Tawang, lebih jauh ke timur di negeri itu. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.